Assalamualaikum Nabilah binti Muhammad Saleh, Yani Sarah Aisyah Zam, Suryani Muhammad Isa, Zulina Wanci, Surmah Selamat, Masya Allah, Farah Liana Ahmad, Hanum Rabbani, Sarinah Iskandar, Altamis Furqan, Khatijah Sakaryo 50 stars, thank you. Mariani Abdurrahman, Asimah Adnan, Rosa Gunting, I miss you. Kamsiah Babarin, Ali Zainun Abdurrahman, Putri Ayu, Sainiyah Sarah Safwan, Masitah Ramli, Anis Bujang, Siti Roziah Osman, dah sihat kak? Siti Azmahani Muhammad, Syazra Syafina, Nur Azlina Musa, Jamilah Bacok, Safia Huda, Ilarin, Yun Taslim. Sahabat, kita doakan Kak Yun Taslim ditimpa musibah, anaknya aksiden. Rupanya semalam Ustazah tak terbaca. Moga Allah bagi kemudahan atas rawatannya. InsyaAllah disegerakan sembuh, sebab Kak Yun akan tinggalkan Malaysia tak lama lagi untuk ibadah umrah. Jadi insya-Allah Allah jaga anaknya segera sembuh untuk membantu urusan keluarga lah bila maknya tak ada menunaikan ibadah umrah kan, insya-Allah, amin. Habibah Abdullah, Liza Abdul Ghaffar, Rafiah Ismayadi, Anis Bujang, Azizah Atan, Nuriyah Sahid, Jamaliyah Manam, Ani Ibrahim, Zailan Abdul Rashid, Siti Roziah, Rosnaini Adnan, Rosnah Ahmad, Kristal Maya, RJ Jamaluddin. Tu dia nama dalam IC ke ni? Izan Eric, Sahana Dinas, Aisyah Saleh, Hani Hania, Zainun Abdurrahman, Ifah Umar, Nur Atikah, Midah Sayuti 50 stars, thank you. Nuridah Muhammad Nur, Hanim Rafar, Azariah Ismail, Cik Rodiah Syarif, apa khabar? Nur Fidah Muhammad, Zahiyah Ahmad, Hamidah Gadi, Jamilah Bacok suka, Masya Allah. Oh, patut 2 kali sebut nama dia. M.A. Selasawati, Allah lajunya. Siapa tu 100 stars, thank you. Ramlah Kasiman, Hanisa Syafi'i, Syarifah Safiyah, Bintu Ummu Fatimah, Ifah Umar, Zahrah Suhadi, Zaleha Zainal, Hasnah Abdurrahman, Hayanti Hashim, Umi Kalsum, Masya Allah, Halimah Hab, Raizah Awang Hamad. AV okey lah. Saya yang tak okey ni, kecil-kecilkan mata pakai handphone ni. Ensyah Kardiman, Hafiz Ahmad Nur, Azrina Haji Abdul Rahim, Rosmila Badarus Samin. Jom bila nak pergi rehlah sama lagi ni, rindu-rindu, Masya Allah. Maimunah Salim, Badariah Rahman, Umiku Sayang, Tati Yasin, Hanizah Osman, Rahim Ahmad Daud, Nur Azian Mamat, Nur Ahini Abdul Rahman, Salmah Syahrum, Ida SPPK, I miss you, Nur Malina Saidi. Masya Allah, Alhamdulillah. Betul Kak Siti Roziah. Nur Alis, Nazirah Bahari, semualah rindu-rindu semua. Latifah Osman, Salwani Arifin, Marabiah Abdullah, Ain Ezek, Siti Zaleha 50 stars, thank you. Nur Ashikin Ismail, Nur Aini Harun, Amalia Busra, Sarimah Imran, apa khabar Kak? Nur Azlina Musa, apa tu buku combo tu apa? Tambah je lah, bagi tahu dengan staff, dengan sahabat tim khidmat. Wurianti Wu, siapa tadi 100 stars? Alah lajunya tak boleh nak baca. Cahaya Hajar Mardiah, Masya Allah sedapnya nama. Jamia Kasruni, Syahani Sarif, Akmalianti, Zabidah Alang Ahmad, Ibu Ji, Umi Afan Kalishah Umairah,
Masya Allah. Umi Badariah kena baca Hanisa Syafi'i punya mimpi tu. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Ramai, laju. Ustazah pakai handphone, tak boleh nak baca semua. Sebelum mata makin kecil, sebelum kepala tangkap jadi pening. Maka Yus Marianti Yusof, I miss you and I ralat dengan you sebab tak dapat gather-gather hari tu. Dapatlah juga tapi tak puas kan. Bila nak puas kita ni kan Kak? Roza Osman, sihat ke Kak? Masya Allah. Tuan Muhammad Syafi'i, suami kepada Kak Hasnah Hanisa Syafi'i. Wah Allah, setia dengan La Tahzan. Subhanallah. Faridah Ahmad, Fidali 75 stars. Thank you. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Siti Aisyah Kak Pah Toke Sate. Siapa nak makan sate sedap boleh kontak kat Siti Aisyah Kak Pah. Tapi di Ampang lah. Jangan hampa order dari Kelantan lah, dari Sabah lah, macam-macam. Doakan untuk saya Ustazah. La ilaha illallah, Kifli Zul punya hari jadi hari ni. Ustazah terbaca. Wah, ceria Ustazah dengan Kifli Zul punya hari jadi. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Kifli Zul. Allah selamatkan kamu. Sampai sekarang Ustazah tak tahu nama IC ke Kifli Zul tu. Sebab mula-mula Ustazah jumpa dia dulu, Ustazah nak panggil Kifli ke Ustazah nak panggil Zul. Silap hari bulan Ustazah panggil Zul. Zul tu nama bapak dia ke jenuh kan. Okey, selamat hari lahir sahabat Muslim kita yang sangat setia. Masya Allah, hari-hari ada. Menjahit pun dia, berkebun pun dia. Sahabat belum beristeri tapi dia sanggup mengorbankan dirinya untuk memelihara seorang anak lelaki. Semoga Kifli Zul, Masya Allah, bersama anak andanya, bersama ibunya, keluarganya semua diberikan keimanan, ketakwaan seiring bertambah usia. InsyaAllah seiring bertambah usia, insyaAllah bertambah jugalah kan, bertambah jugalah keimanan dan ketakwaannya. Wah, macam meriah pula hari ni. Semata-mata nak ucapkan happy birthday dekat Kifli Zul. Ini akibatnya, hasil kepada rajin komen. Lepas tu ramai juga sahabat-sahabat dirahmati Allah yang boy doa Kak Yun tu, power doa Kak Yun. Amin. Kita aminkan aja yang baik-baik. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa lagi yang bersedih hari ni? Hari ni semalam Baby Julai. Semoga Allah limpah ruahkan rezekinya kepada anda sahabat-sahabat La Tahzan. Masya Allah. Kita dapat tahu sahabat La Tahzan gembira, kita turut gembira kan? Kita dapat tahu ada sahabat La Tahzan berduka, kita berduka, tapi duka yang tak melampau-lampau sebab kita dah belajar apa yang ada dalam La Tahzan. Alah, Wak Bedul. Wak Bedul ni tante kawan sekolah Ustazah kot. Sebab dia cerita pasal Sungai Besar lah, apalah. Kan, Wak Bedul, cuba anda kenalkan diri. Tak aci lah Ustazah hari ni pun hari jadi saya. Cara cakap tu pun tak boleh, tak tahu nak kata. Tak tahu nak kata betul ke tidak. Tapi hari ni pun hari lahir Wak Bedul jugalah. Walaupun tak tahulah betul ke tidak hari ni hari jadi saya, dia kata. Tapi setiap hari pun kita dilahirkan. Wah, tiba-tiba Kifli Zul punya birthday, ramai pula muslimin yang muncul. Kita ada Bazid Aziz. Semoga Allah limpahkan kasih sayangnya kepada semua lelaki-lelaki yang insya-Allah menuju qawwam. Siapa qawwam? Pemimpin kepada orang perempuan. Jadi siapa pun yang anda pimpin, Masya Allah, menjadi anak kepada ibu, anak yang baik, soleh hingga ke akhir hayat. Berkhidmat untuk ibu ayah walaupun riwayat mereka dah tamat. Kita tukang doa kepada mereka, tukang jaga adik-adik, adik-beradik yang ditinggalkan oleh mereka. Masya Allah. Kita juga adalah suami kepada isteri yang perlukan, suami yang qawwam, ayah kepada anak-anak. Masya Allah kan. Tak pasal kena ceramah khas orang lelaki, muncul diri lagi.
Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Kak Nazatul Naina bersama-sama Mursyidah Masud Saloma Nurin. Oh, ingatkan Kak Saloma Nurin pun nak habaq hari ni, hari jadi dia juga. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Wah, wah, wah. Ramainya yang mengucapkan happy birthday untuk Kifli Zul. Kifli Zul tengah buat apa tu sekarang? Tengah kesat ayak mata ke? Ayak mata syukur. Ayak mata syukur. Ayak mata terharu. Masya Allah. Noni Nadia Ahmad Yusof, sahabat tim khidmat. Kita kena war-warkan. Okey sahabat, ada juga di kalangan kita yang Ustazah sebut, Ustazah akan main ceria bila sebut Kifli Zul punya birthday tu. Sebab hari-hari dia ada komen hari-hari, Masya Allah, tabarakallah. So Ustazah tak sayang ke kami yang tak pernah komen apa-apa ni? Sayang. Sahabat-sahabat tahu, kita ada pengikut Tegar. Masya Allah. Oh, nama Wak Bedul Wahid Ed. Manalah saya tahu, hari jadinya dah lepas ya. Hari-hari pun hari jadi sebab Allah tambah usia kita kan. Salam ukhuwah fillah, alhamdulillah. Asal saja niat kita untuk bersama dalam satu halaqah adalah niat yang baik, teruskan sahabat-sahabat. Macam Ustazah kata, kalau orang lelaki tiba-tiba dekat luar menyapa kita, kita pun segan, pelik apa hal dia ni tiba-tiba je kan. Tapi kalau macam dah biasa kita sembang dekat dalam live sebab niat kita untuk mencari ilmu, percayalah Allah akan tautkan hati-hati kita. Ukhuwah fillah itu adalah tautan hati yang betul-betul ikhlas mencari redanya Allah. Okay, jangan kita buat main ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab yang kita nak rujuk adalah Quran, yang kita nak rujuk adalah hadis Nabi SAW. Selamanya dan selama-lamanya kita hanya mencari redanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok muncul lagi Amirul Zakur pula. Ke ini Facebook suami yang digunakan oleh isteri-isteri itu masing-masing? Sahabat-sahabat muslimin muslimat, hari Selasa depan Ustazah nak ke Kelantan. Okay, tapi satu malam saja. Lepas tu ada seorang sahabat ni yang Ustazah dah hubungi sebab dia memang nak sangat jumpa Ustazah. Lepas tu Ustazah cakap dekat dia, okey kita jumpa Selasa depan. Tapi sayangnya sahabat-sahabat doakan, tarikh tu pula dia kena warded sebab dia ada rawatan untuk jantung dia sebagainya. Dia ralat lah sangat, Allah Ustazah datang masa saya. Silap saya lah kot sebab saya tak tanya dia dulu kan untuk dia jemput saya dekat airport semua. Saya nak jumpa dia lah, sama ada jumpa kat airport ke macam mana. Lepas tu sahabat tim khidmat bagi tahu dengan Ustazah, Ustazah ada orang ni daripada Kelantan, dia order buku tapi Facebook dia tak pernah lah muncul. Sebabnya dia hanya berFacebook untuk dia hanya ada Facebook untuk dia tengok kuliah-kuliah. Okey, faham? Jadi dia nak jumpa Ustazah sangat. Ustazah menginap di hotel mana? Ustazah pergi KB nak mudah sahabat-sahabat. Ustazah nginap di hotel perdana. Lepas tu Ustazah settlekan kerja, tak sempat pun nak rehat-rehat sebenarnya. Lepas tu hantar beg umrah. Lepas tu jumpa siapa-siapa nak serah barang ke macam itulah biasanya. Lepas tu hari Rabu tu dah balik. Jadi Ustazah cakap kat dia, dia tanya dekat sahabat tim khidmat, bila ya Ustazah free nanti, bila Ustazah datang, tak naklah kacau Ustazah sangat. Kalau dia dengar ni mesti dia tersengih-sengih ni kan. Lepas tu dia kata, sahabat tim khidmat kata tak tahulah jadual Ustazah macam mana. So saya nak umumkan di sini sahabat-sahabat kita yang dari Kelantan, Masya Allah kan. Sebab Kelantan ni ramai. Saya cerita kemarin saya jumpa, saya tengah makan tengah hari dengan Ustaz. Hari apa? Rabu, hari Isnin saya makan tengah hari dengan Ustaz dekat UK Perdana. Tiba-tiba makcik bertongkat, Masya Allah. Hai, makcik bertongkat, tubuh lebih kurang besar sikit lah daripada tubuh Ustazah. Badan makcik-makcik kan, kesian, slow sangat. Lepas tu saya cuba nak pimpin dia nak langkah atas bendoi tu. Bendoi ke? Nak toy, orang Kedah kata dia nak toy tu. Mak-mak kita tak larat kan, dengan suami dia kat sebelah bawa barang. Lepas tu dia nak toy tongkat dia tu naik atas. Lepas tu saya kebetulan, kan tak ada benda yang kebetulan, semua Allah tunjukkan kat kita ni. Saya pimpin lah nak pegang tangan dia ni nak naik atas kan, sebab memang saya lalu kat situ. Lepas tu dia agaknya perasan tapi dia tak tegur lagi. Lepas tu, dari mana cik? Last tu dia dah nak pergi kat kereta. Dah lah tadi dia nak naik dekat apa bendol tu macam susah. Dia patah balik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mira Muhammad Daud, Kelantan kat mana? Masya Allah. Dia patah balik semata-mata. Saya dah nak duduk dah masa tu.
Ya Allah, Hamizah Sarni kata hujan sangat lebat di JB. Saya dah nak duduk, dah tak sangka makcik tu datang balik. Ni Ustazah Zai ke? Masya Allah, ni Ustazah Zai ke? Saya kata, ya, kenapa cik? Saya selalu ikut kuliah Ustazah kan. La tahzan. Nasib baik dia tak cakap la tahzai. Kan, la tahzan. Oh, kita pun Masya Allah, tak sangkalah pula kan jumpa dekat sini. Dari Kelantan tu. Dia datang sini sebab anak dia dekat Rawang. Lepas tu dia kata, kawan suami dia suka makan kat sini. Jadi ajak saya makan kat sini Ustazah. Oh, okey. Bila cik nak balik Kelantan? Ustazah tanya bila cik nak balik Kelantan. Tu sebenarnya ada makna. Ada makna Ustazah Zai. Ada makna nak bagi tahu dia lah Selasa depan Ustazah dekat Kelantan. Bolehlah kalau acik nak jumpa sama-sama. Lepas tu nak cakap kat dia sebab Ustazah dapat tahu yang kawan tadi tak boleh Ustazah kontak lagi sebab dia nak dia tak sihat. Bukan dia tak sihat lah. Semoga rawatan dia apa yang doktor suggest untuk dia terbaik kan. Saya nak cakap dia nak berkenalan kot lah acik tu. Acik tu duduk dekat-dekat KB. Bolehlah jadi geng. Ya Allah, 1000 orang dah ke? Minta maaf ya, saya sembang-sembang je pula pagi ni. Anda marah ke? Tak maaf ya, sahabat-sahabat suka nak share sebab ni cerita-cerita tentang sahabat Latahzan. Lepas tu dia kata, acik duk Pasir Putih. Orang jahil bab-bab jalan ni dia macam Ustazah Zai ni. Pasir Putih tu dengan KB jauh. Pasir Putih kot tak silap disebut. Jauh tak cik? Jauh jugalah dalam sejak. Betul ke tidak saya cakap ni? Kan dalam sejak gitu lah. Jadi, muslimat dirahmati Allah, saya pun okey, tak jadilah. Oh, sebenarnya saya nak pergi Kota Baru. Lepas tu saya tak sempat lah nak pergi tempat-tempat lain sebab saya ada kerja kat Kota Baru. Kan? Sebenarnya, Allahumma salli ala Muhammad, nak cakap kalau acik duduk kat KB, bolehlah acik tolong jemput saya dekat airport. Kan? Sebab Ustaz Azwan kata kita nak pergi KB ni siapa? Sekali sahabat, ada Allah tu mudahkan urusan. Ada seorang sahabat Latahzan kita ni, dia memang follow kata sahabat tim khidmat, dia memang duduk KB. Lepas tu si Zura kan, saya cakap kat Zura, dia memang duduk KB ke? Ustazah. Jadi saya tanya dia, sebab dia tanya Ustazah bila nak jumpa pukul berapa. Saya pun tak boleh bagi tahu sebab saya tak tahu urusan saya nak serah beg pukul berapa. Saya tak boleh nak tahu malam tu saya ada kuliah online, besok pagi tu saya ada Latahzan, lepas tu dah bersiap-siap nak balik KL pula kan. Senang macam ni lah kalau dia bersungguh nak jumpa Ustazah. Suruh dia sedap dengan kecek Kelantan. Suka tau dengan kecek Kelantan, tapi kalau dah orang sebut-sebut dah tak tahu dah nak jawab. Lepas tu, saja minta Zura tanya kat dia. Sekali dia kata, boleh. Dia akan ambil Ustazah dekat airport. Selesai. Masya Allah. Sebabnya apa tahu sahabat-sahabat? Kita sebagai musafir ni, kita tak tahu keadaan tertentu kan. Macam Ustaz Azwan balik Kulim baru ni naik bas. Biasanya dia dah memang ada kawan Grab dia tu untuk bawa balik kalau dia turun dekat... Apa yang selalu Ustaz turun Batuwas? Turun kat Batuwas pergi Kulim. Sebab bas di Kulim ni dia tak banyak. Kalau bas di Kulim tu macam kena pergi pukul 10 pagi barulah ada bas turun kat Kulim. Tapi kalau suka-sukanya Ustaz je pukul-pukul berapa settle kerja kat sini terus pergi Jalan Duta ambil bas tu, tak pernah ada bas pergi Kulim yang mudah macam tu. So kena ambil bas pergi Batuwas. Jadi Batuwas, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila turun nak pergi Kulim jauh lagi kan. So dulu Ustaz dah ada seorang Grab car ni, memang Ustaz nak naik bas bagi tahu nanti Ustaz sampai kat situ pukul berapa, ambil. Lepas tu pagi-pagi kan dia ambil Ustaz. Kita seronok lah sebab dia bukan orang senang kan. Jadi kita sambil kita bayar duit Grab tu, kita pun boleh membantu dia kan, muslimat dirahmati Allah. Lepas tu orang tu pula meninggal kerana COVID. Meninggal COVID. Tahun lepas kot dia meninggal COVID. Jadi Ustaz terkejut lah. Isteri dia WhatsApp Ustaz bagi tahu dia ni dah meninggal dunia. Ustaz sedih lah. Jadi dah tak ada dah orang Grab nak ambil Ustaz dekat Batuwas. Baru ni tunggu setengah jam tak ada Grab. Pukul 4 pagi sampai bayangkan tak ada Grab. Jadi bayangkanlah duduk dia kata aku kena subuh kat sini lah. Lepas subuh lah kot baru ada Grab. Tak lama lepas tu ada pakcik. Bukan pakcik lah, apek-apek kan. You nak pergi mana? Ustaz pun debar jantung. Teksi, dia bukan Grab kan, teksi. So Ustaz kata okey lah, dia boleh hantar balik Kulim kan. Sekali Ustaz kata apek tu, takut juga kan sebenarnya kalau orang tua-tua bawa pagi-pagi.
Lepas tu takut mata dia tak cerah ke, tawakal je lah ustaz kata. Pergi kulim dengan uncle tu. Lepas tu ustaz kata yang, kenapa? Nak kata musibah ke apa? Betul lah awak cakap nak sabar, nak marah tapi kena sabar. Kenapa bang? Ya Allah, daripada mula naik kereta sampailah turun dekat depan rumah Kak Kulim, tak berhenti bercakap uncle tu. Kan segala urusan dunia, segala urusan politik, semua sepanjang perjalanan. So ustaz ni nak rehat dalam kereta, nak tidur kan. Langsung tak tidur. Jadi macam tu lah. So Ustazah sampai dekat KB hari Selasa tu dalam 2-3 petang kot lebih kurang. So dia ambil Ustazah, hantar pergi hotel perdana. Ustazah buat kerja Ustazah. Malam tu Ustazah ada live dengan page apa ni, Tuan Haji Arsyad yang menganjurkan kan, dia ada dekat Mekah. So Ustazah tarikh tu nanti saya masih ada dekat Mekah, Ustazah live je. Okey, faham? Kemudian malam tu siapa-siapa sahabat yang duduk KB, kalau ada ruang untuk kita gather-gather, cari satu tempat. So Ustazah akan live kuliah malam Ustazah tu 9 suku malam di hadapan anda, kalau ada tempat lah kan. Ataupun latahzan pagi esoknya, lepas Ustazah sarapan dengan Ustaz di hotel. Jadi anda kidnaplah Ustazah sekejap untuk kita berlatahzan di mana-mana. Takkan nak ajak masuk dalam bilik Ustaz tengah nak rehat pula kan. Gitulah jadinya untuk sahabat-sahabat Kelantan yang bertanya bila Ustazah nak datang Kelantan, nak buat program rehlah tu. Tak dapat nak buat satu bas macam tempat lain sahabat, sebab follower di Kelantan ni luas. Dia duduk sini kan. Jadi susah kita nak kumpulkan. Jadi siapa yang berdekatan dengan KB tu boleh lapangkan, luangkan masa, boleh bagi satu ruang, kita together lah insya-Allah. Jadi tolong PM Messenger ke page Ustazah Muzayyanah, atau boleh berhubung dengan sahabat tim khidmat. Macam tu je, kalau tidak memang kita tak ada ruang. Okey, sahabat-sahabat, saya minta maaf kalau ada yang tak suka celoteh. Oh, last celoteh. Hari Isnin saya bertemu dengan makcik daripada Kelantan tu. Semalam lepas kuliah di Masjid Mardiah, Datin Aisyah Bonda ajak saya pergi ngopi-ngopi sebab tahu Ustaz Azwan tak ada kan. Pergilah dekat satu kafe ni. Lepas tu saya dah nak balik. Ni Ustazah Zai ke? Ya Allah, akak tu, kalau dia ada, akak tu saya tak ingat apa nama Facebook dia. Dia kata saya dengar je, saya tak ada komen-komen. Ramai ni, silent ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan dia kata akak ni selalu dengar kuliah Ustazah, datang dengan anak dari dia 2 orang. Dia orang Teluk Intan. Dia orang Teluk Intan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi sukalah kita pergi mana-mana tu kita jumpa sahabat Latahzan kan. Kemarin daripada Kelantan jumpa kat KL ni masalahnya. Semalam jumpa orang Teluk Intan menyapa saya. Jadi perkataan yang tak henti saya sebut tu, makasih Kak tegur saya, terima kasih. Yelah, kalau dia tak tegur mana Ustazah nak tahu kan. Lepas tu saya kata macam mana, Datin Aisyah yang teman Ustazah tu, dia tanya macam mana boleh tahu Ustazah kat sini, boleh kenal lah maksudnya. Saya tengok je taik lalat Ustazah dari tadi, rasa tak salah dah ni, memang Ustazah ni. Taik lalat kau, okey. Kenapa Ena Salina bijak? Apa tu Ena Salina? Allahumma salli Muhammad. Terima kasih Ifah Umar, bab 272, muka surat 587. Setengah jam berpotpad, sekarang baru nak start. Okey, Cahaya Hajar Mardiah, selama ni dia senyap je tak komen. Tapi kelebihan orang yang komen ni macam ni lah Cahaya Hajar Mardiah, macam Kifli Zul tu. Bila birthday dia, Ustazah rasa macam, birthday apa ni? Kifli Zul, nak bagi apa hadiah dekat Kifli Zul Nak bagi pen ke? Nak bagi stand cute ni ke? Nak bagi Lidi Munirah Draman. Munirah Draman pula. Nak bagi tasbih purple ni ke? Apa lagi nak bagi dekat Kifli Zul? Kita hadiahkan doa je lah Semoga Allah pelihara Kifli Zul dalam kebaikan dunia akhirat. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Suka bila tengok orang suka. Macam tu. Kita memang rasa bahagia sahabat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya nak cerita satu perkara lagi. Tapi saya nak start dulu. Perkara ni kalau sangat penting saya nak cerita. Tapi kalau saya cerita rasanya ayak mata jatuh.
Lepas tu kuliah kita tak habis. Jadi kalau sempat nanti saya cerita, kalau tak sempat kita belajar dululah, bila-bila lah. Tapi saya akan bagi tahu anda juga. Semalam saya rasa macam Allah Tuhan, kena cerita dengan sahabat La Tahzan. Tapi sebab dah lebih setengah jam Pokpad ni, kita start dulu. Penghargaan untuk generasi pertama. Sahabat-sahabat, tahu tak apa maksud generasi pertama di sini? Kita biasa jumpa kalimah as-sabiqunal awwalun. Okay, kalimah as-sabiqunal awwalun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita bicara muslimin muslimat dirahmati Allah, sahabat-sahabat La Tahzan, apa sebenarnya yang ustaz-ustaz, yang Quran, yang hadis selalu sebut tentang as-sabiqunal awwalun? Macam mana ustazah kita nak tahu? Sebabnya mereka ini as-sabiqunal awwalun adalah generasi pertama. So generasi pertama ini adalah orang yang awal masuk ataupun awal memeluk Islam. Orang pertama yang masuk agama Islam adalah lepas sahaja Nabi SAW dapat wahyu. Siapa itu? Itulah dia Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah, Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah, Ustazah nak cerita lagi. Beberapa nama as-sabiqunal awwalun yang paling popular, berada di tangga teratas yang sentiasa meniti di bibir Rasulullah. Bahkan nama-nama ini melekat di hati Rasulullah SAW dan confirm as-sabiqunal awwalun adalah ahli syurga. Ahli syurga. Kak Emma Mustafa, semalam saya mendapat berita daripada Izzati tentang toing. Semoga Allah gandakan rezeki Kak Emma Mustafa. Amin. Baik. Pertama, sahabat-sahabat, Khadijah binti Khuwailid. Kedua, Ali bin Abi Talib. Ketiga, Zaid bin Thabit. Keempat, Abu Bakar As-Siddiq. Kelima, Sa'ad bin Waqqas. Keenam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketujuh, Ummu Aiman. Kelapan, Uthman bin Affan. Kesembilan, Zubair bin Awam. Ini antara nama yang Masya Allah, kalau kita sebut, kita tahu dah mereka ni akan beristirahat di dalam syurga. As-sabiqunal awwalun ataupun generasi pertama. Siapa lagi Ustazah generasi pertama? Sudah pastinya ramai yang bersama dengan perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kan tak hang puan ni Ustazah dah serius, hang puan ni buat Ustazah gelak. Taik lalat Ustazah sama dengan Azian Irdawati. Dia kata, sabar je lah. Siapa tu? Tak terbaca pula nama dia. Sallallahu Muhammad. Okey sahabat-sahabat, as-sabiqunal awwalun. Jadi siapa yang follow kuliah La Tahzan bab 272 dah sampai penghujung, hati semakin sayu. Penghargaan untuk generasi pertama. Generasi pertama adalah as-sabiqunal awwalun. Kita bila jumpa kalimah ini, ya Allah, aku tak boleh tiru mereka ni. Mereka ni dijamin syurga. Aku ni siapa? Tapi bila diceritakan tentang mereka ini di mana-mana platform, sepatutnya kita rasa teruja, rasa aku nak tiru mereka ni. Sebab kita nak follow siapa lagi sahabat? Mereka ini telah tersenarai sebagai ahli syurga. Jadi kalau kita nak follow orang tu, nak follow orang ni, nak follow orang ni, belum tentu syurga. Anda jangan taksub sangat dengan sesiapa. Jangan taksub sangat, oh saya suka orang ni, apa tudung dia pakai saya nak tiru, aspek mata macam mana saya nak tiru, saya suka bila dia cakap macam ni. Dia belum tentu syurga. Dia ada kekhilafan, dia ada kesilapan. Termasuklah Ustazah Zai, sahabat-sahabat, tolong jangan taksub mengatasi segala. Kita berukhuwah fillah dan kita memahami, hanya minta Allah pimpin mata hati kita melihat yang baik tiru. Kalau kita terdengar yang buruk, sahabat-sahabat, mungkin itu fitnah kepada dia. Mungkin juga sahabat-sahabat Allah nak ajar kita, orang tu bukan hebat mana pun, ada juga buruknya. Bukan nak suruh kau tiru buruknya, tong sampahkan buruknya, sokong baiknya. Sahabat, jangan ajar hati kita taksub kepada sesiapa sehingga buta melihat keburukan dia. Sebab di kalangan kita bukan sedikit, mudah-mudahan bukan di kalangan sahabat La Tahzan, maksud di kalangan orang Islam itu sendiri, berapa ramai yang akhirnya tak mati sebagai orang beriman,
tetapi mati sebagai munafiqun. Na'udzubillah, kita takut bertemu dengan orang-orang munafik. Dalam kitab 50 wasiat, dalam kitab 50 ciri munafik, satu persatu bila kita baca, ya Allah takutnya aku ada kot sikap macam ni, aku kena delete sebelum aku mati ni. Ya Allah, jangan sampai aku didatangi oleh orang macam ni, ya Allah. Teruknya hidup, depan aku maniskan main, belakang aku dialah mengumpat nista sebagai. Maka sahabat, kalau kita nak taksub, maksud Ustazah, kita nak follow rapat siapa? As-sabiqunal awwalun. Sebab tu bila kita jumpa somebody, kan orang kata, Ustazah, ini sekian-sekian. Okey, kita anggap tanda hormat sebagai pangkatnya, sebagai kedudukannya, kan? Tapi jangan sampai taksub. Dia cakap apa pun ikut, walaupun nak suruh terjun dalam lombong. Jangan, sahabat. Mak saya dulu dari kecil lagi dah pesan. Habis tu kalau orang tu ajak masuk lombong, kau pun nak masuk lombong sekali. Makna guna akai. Ada akai pakai. Walaupun orang tu kau follow macam mana, tapi perangai dia buruk, jangan tiru. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jangan tiru. Tapi as-sabiqunal awwalun, orang yang dah confirm syurga. Sekarang mereka dah wafat lama, dah tak ada atas dunia, tapi Quran masih sebut mereka. Para asatizah kita masih menjadikan mereka sebagai contoh. Jadi orang ini yang kita nak follow. Please sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fath. Suratul Fath ni banyak sangat cerita-cerita tentang ketika pembukaan kejayaan kota Mekah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa di sebaliknya yang menjadi asbab Nabi SAW menjadi ketua kepada negara Islam. Nabi tak mungkin boleh berdiri seorang-seorang macam tu sebab Nabi manusia biasa. Tapi Nabi ada penyokong-penyokong ni. Inilah yang kita nak sokong perkara-perkara baik. Sebab Nabi berdiri tertegak dengan kerana as-sabiqunal awwalun, dengan izin Allah. Siapa orang sekeliling dia? Sebab tu keluarga saling sokong menyokong, sahabat saling sokong menyokong. Jangan saling condemn mengondem. Condemn mengondem ni Allah lemaukan orang lah, sahabat dirahmati Allah. Kan sokong menyokong seperti as-sabiqunal awwalun. Allahumma salli ala Muhammad. Anda faham sekarang dalam Quran pun kalau kita baca, bila lidah kita sebut as-sabiqunal awwalun, oh ni Allah nak cerita pasal nama-nama yang Ustazah sebut hari tu. Nama-nama tu, Masya Allah, confirm syurga. Katanya Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allahumma salli ala Muhammad. Sesungguhnya Allah telah reda. Kalimah radhiyallah cukuplah. Cukuplah kalau kita dapat satu seruan, hei Muzayyanah Abdullah radhiyallah, Allah reda pada engkau ni. Ya Allah, kita kan tak dapat segunung emas pun, cukuplah kalau Allah reda pada aku. Biar semua satu dunia dan isinya tak reda pada aku, cukuplah Allah reda pada aku. Dapat redanya Allah ni nikmat luar biasa, sahabat. Kalau anda betul-betul faham apa maksud radhiyallahu anil mu'minin, sesungguhnya Allah telah reda terhadap orang-orang mukmin. Orang mukmin yang disebutkan di sini generasi pertama itulah. Orang mukmin yang disebutkan di sini as-sabiqunal awwalun itulah. Tetapi hari ini kita jumpa lagi ke? Maka ulama tafsir berbahas, kalaupun kita bukan generasi pertama as-sabiqunal awwalun yang hidup bersama Rasulullah, kamu jadilah orang beriman. Jadilah orang beriman yang disayang, yang akan menjadi kekasih Allah, yang follow mereka ini rapat-rapat. Macam sahabat. Sebab tu saya tak suka untuk kalau ada orang yang follow kita sampai macam jadi taksub lah, sahabat. Tak suka. Dia ni dah kenapa ni? Tolong. Kita minat orang tu biasa. Tapi jangan sampai bila suami kata, jom yang kita pergi makan sama-sama, abang tak nampak ni, idola saya ni tengah ada depan mata ni. Sahabat, tengok keadaan mana. Ada orang tak tidur malam, yang dia minat tu pula ustaz-ustaz. Kan tiba-tiba malam kan. Contoh semalam kan saya sembang dengan Datin Aisyah Bonda.
Dia adalah ahli karya Ketua Muslimat Masjid Al-Mardiyah, yang mana Ustaz Sabran Jamil imam masjid. Hampa jangan report pada Ustaz Sabran Jamil, jangan report. Ustaz Sabran Jamil kata, Ustazah ni ramai peminat, Ustaz Sabran Jamil pun dah ramai peminat, dia kata kan. Lepas tu biasalah tu bonda peminat-peminat ni, orang tak nampak salah kita. Bila nampak salah kita, nanti nak minat lagi ke? Duk lawak macam tu lah dengan bonda. Lepas tu betul Ustazah, kan? Betul. Lepas tu Ustaz Sabran tu selalu peminat dia pergi hantar apa-apalah hadiah ke makanan ke kat rumah dia. Padahal daripada mana-mana saya tahu seorang daripadanya adalah Makcik Siti Atikah Tukimin, kan? Makcik Siti Atikah Tukimin. Baiknya, mulianya hati, kan? Duk Melaka tu. Tapi saat-saat hantar barang, dia usaha cari alamat ustaz ni kat mana, alamat ustazah ni kat mana. Ya Allah, cik. Masya Allah. Kan okey je Cik Siti Atikah. Tapi saya tak nak cakap pasal Cik Siti Atikah, sebab Cik Siti Atikah Masya Allah superwoman, baik. Kematian suami yang soleh, anak-anaknya soleh-solehah insya Allah. Tapi saya nak cerita orang lain lah. Orang lain lah, entah daripada Nigeria ke daripada mana, kan. Hampa hati-hati sikit. Kan duk hantar hadiah dekat ustaz-ustaz ni, tulis kenang daku dalam doamu. Tiba-tiba yang ambil hadiah tu siapa? Bini dia. Hampa rasa? Kan? Jangan. Kalau taksub ke orang ni, subhanallah, kadang-kadang kan, bila ustaz-ustaz ceramah bergambar, ustaz nak gambar boleh? Berdua je. Ya, aku rasa nak lepuk makcik-makcik ni punya perangai. Minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tolonglah. Kita kadang-kadang, saya kalau pergi mana-mana, sahabat terkejut ada orang lelaki, Ustazah, saya selalu dengar ceramah Ustazah. Alhamdulillah ji, moga bermanfaat. Lepas tu boleh tak nak ambil gambar? Saya dah, alamak, dia nak ambil gambar dengan aku pula dah. Boleh. Masa kat pesta buku, saya jumpa kawan sekolah lama saya. Dia kata, kenal tak ni? Dia kata kan. Dia tengah tersandar kat dinding. Saya tengah rushing nak balik hotel masa tu, nak jumpa dengan Cikgu Razali Kamaruddin. Lepas tu dia kata, kenal tak ni? Dari tadi je aku perhati. Aku mesti kawan sekolah ni, saya katakan. Lepas tu masa tu muka kita bertutup, pakai mask, dia pun sama kan. Lepas tu bolehlah kok nak gambar, dia katakan. Boleh. Alamak, mana pula bini dia, anak dia. Lepas tu tak siapa-siapa budak, entah saya kaut bahu budak tu. Kan saya kata, boleh jom kita gambar, ni anak siapa pula, entah tak tahu lalu. Macam tu ke saya panggil anak buah saya? Tak ingat. Maknanya jangan berdua. Sebab dia lelaki, kita perempuan, sahabat. Macam-macam fitnah. Kalau dah minat tu, dia sampai tak ingat dekat rumah ada siapa. Saya kalau ikut orang rehlah ke, Ustazah rasa tak nak balik. Ustazah, jangan cik, dekat rumah tu ada suami. Balik dulu. Jangan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan buat macam tu. Kita nak gambar ramai-ramai sebolehnya, dan kalau boleh, jangan kita yang duduk dekat sebelah ustaz tu. Kan sahabat? Sebab dalam gambar, walaupun nampak macam sebenarnya realitinya kita jauh, tapi dalam gambar nampak macam dekat. Jadi ada nanti fitnah yang berlaku, dia crop gambar tu nampak macam kita berdua. Akhirnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita tidak, Cik Siti Atikah muncul. Tak ngumpat Cik Siti Atikah kan, Cik Siti Atikah dengar. Tolong jaga sahabat kita dengan lelaki perempuan walau atas. Takkanlah Ustazah, semalam kan saya terbaca grup mana kawan sekolah saya hantar. Oi, berita ni betul ke tidak? Sedih, saya tak nak cari, saya tak nak ambil tahu. Sebab apa sedih? Penceramah dituduh merogol anak. Na'udzubillah min zalik. Metro kan suka highlightkan benda-benda macam tu. Saya minta maaf kalau anda. Sebab sepatutnya kan, kita tak tahu macam mana Allah nak buka aib dia. Kita tak tahu. Kesian sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa jadi macam tu? Jadi kalau kita nak sebut kan, apa sahaja, jangan taksub. Saya pesan jangan taksub. Sebab tu saya selalu cakap, saya bukan mengajak orang tunduk pada saya, tapi tanggungjawab kita adalah mengajak orang tunduk pada Allah. Kalau orang yang lebih-lebih sangat dengan kita ni, kau tak tahu betapa busuknya aku, betapa buruknya aku di sisi Allah. Aku ni banyak dosa ni. Kita sentiasa rasa macam tu sahabat. So kita takut kalau orang melampau-lampau sangat. Faham ya maksud? Gitulah. Tak tahu nak transfer rasa hati ni macam mana. Cepatnya baru dah baca ayat.
Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika berjanji setia kepadamu wahai Muhammad tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka. Fa'anzalas sakinah, kalimah fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takut sangat kita minat orang sampai salah niat. Jangan macam tu sahabat. Kita takut sangat. Ustazah bila dengar cerita-cerita as-sabiqunal awwalun, wallahi ustazah rasa macam, ya Allah, aku minat sungguh dengan mereka ni. Mereka ni Allah matikan awal, mereka ni hidup pada zaman Nabi SAW. Bagaimana taksubnya mereka kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cantas kalau ada qasidah-qasidah, syair-syair yang mengatakan Muhammad mengetahui masa depan. Muhammad marah, suruh ubah lirik tu contoh. Kenapa? Sebab aku manusia, aku mana boleh mengetahui masa depan. Dia nak puji orang yang dia sanjung tu sampai melampau-lampau. Janganlah. Ustazah Zai, pipi pau dilayang. Tak payahlah cik nak pau dilayang sangat, nak kena lompang. Macam tu kan sahabat. Sebab kita tahu keadaan diri kita. Subhanallah kan, lagi saja yang paling geli sikitlah hati ni. Minta maaf sahabat kalau orang kata, Ustazah kalau tak jumpa saya dalam syurga nanti, tolonglah cari saya, ajak masuk sekali. Aku ni pun belum tentu syurga ya Allah. Saya takut kalau orang cakap macam tu. Takut. Siapalah kita, sedangkan saya selalu jadi taksub kepada orang yang ikut saya. Baru cakap sekali dia ikut. Kita ni bercakap hari-hari, belum tentu lagi sahabat dirahmati Allah. Jadi takutnya kita pada pandangan Allah, sebab ayat Quran selalu sebut macam ni. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kamu. Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. As-sabiqunal awwalun bukan munafik. Mereka mencintai Nabi kerana Tuhannya, kerana Allah. Allah tahu apa ada dalam hati mereka. Fa'anzalas sakinah. Maka Allah turunkan ketenangan atas mereka. So kalau kita rasa kita dah pergi majlis ilmu, kita rasa kita dah follow orang-orang soleh, orang-orang baik, cek niat kamu sahabat kalau belum rasa tenang. Saya ulang, kalau kita rasa kita dah berada dalam majlis ilmu, kita rasa kita dah baik, nak follow orang yang baik-baik, tapi kenapa kita belum tenang? Kenapa Allah tidak fa'anzalas sakinah? Sebab kamu salah niat dalam follow orang tu. Faham ke tak faham? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sebut pipi pauh dilayang. Ada yang kena lompang sekian. Sebab memang tak pauh langsung. Kan? Tak pauh langsung. Maka Masya Allah sahabat-sahabat, dan memberi balasan kepada mereka dengan fatahan qariba, kemenangan yang dekat waktunya. Allah nak bagi tahu dekat mereka, as-sabiqunal awwalun, kau dah dapat kemenangan. Tafsir bahas kemenangan itu dia, kemenangan pembukaan kota Mekah. Mereka hijrah beramai-ramai ke Madinah. Kemudian ketika mereka balik ke Mekah, berbondong-bondong, ramai berpuluh ribu orang ikut Nabi di belakangnya. Ini penceritaan bila jemaah umrah kita berada di Hudaibiyah. Apa yang berlaku di Hudaibiyah, di atas bas dekat tapak masjid yang lama dekat belakang Masjid Hudaibiyah tu, sekarang dah kena pagar. Kita cerita kepada jemaah umrah kita, Nabi SAW setelah 5-6 tahun duduk di kota Madinah, tiba-tiba didatangi mimpi bertawaf di Baitullahil Haram. Maknanya sahabat bila Rasulullah bermimpi bertawaf, maknanya kita dah lama tinggal kampung halaman, kita rindu bumi Mekah, tempat lahir, tempat membesar, tempat kita cari rezeki. Tak lama lagi mesti Nabi nak ajak kita pergi balik kampung ni. Ramai yang ditinggalkan dekat kampung ni. Mereka bahagia seronok. Tetapi ketika mereka dalam perjalanan, mereka singgah di Masjid Hudaibiyah. Ada sebuah pokok di situ, sebatang pokok di situ. Masya Allah, mereka melakukan bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan, berbai'ah, berjanji untuk taat setia dengan Nabi SAW. Siapakah orang-orang itu? Termasuk semuanya yang akan diberi kemenangan yang dekat oleh Allah.
Ada juga yang menafsirkan sahabat kemenangan dekat ni maksud mana? Mu tak dapat kat sini di sana. Nak tunggu kemenangan kat sana Ustazah lambat lagi. Bagimu lambat, tapi bagi Allah ia sangat pantas dan cepat. Buktinya ibu-ibu 60-an, kita macam baru semalam dilahirkan. Fresh lagi cerita-cerita kita zaman sekolah rendah. Betul kan, selagi kita ada akal. Aku rasa baru semalam aku duduk atas pelamin. Tengok-tengok 30 orang dah cucu aku. Kita nak melaluinya tu macam lama, tapi di sisi Allah itu pantas sekejap. Sedar tak sedar rambut hitam dah jadi putih. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah ya Rabb. Inilah puncak tujuan yang didambakan oleh orang-orang mukmin. Seorang mukmin dia nak apa? Redanya Allah semata. Sebab tu kalau berapa orang yang follow tapi mereka tak reda. Aku tak reda lah Ustazah ni pakai tudung biru hari ni. Biar pergi kat hampa lah, tak suka tudung biru pun. Sebab nak menunggu sukanya orang semua suka pada kita bukan mudah. Tapi mu fokus kepada redanya Allah. Yang penting tutup aurat kot. Apa ke bendanya nak ikut kalau Fariha Ismail suka hijau, Ros Amran kata saya suka hitam Ustazah, Rabi'atul Adawiyah Haji Romli kata kuning lah Ustazah. Pening lah Ustazah. Setiap kali nak live ni berdiri setengah jam depan almari tudung. Kenapa yang tak siap-siap lagi tu tudung? Bang, saya nak pakai hijau. Tapi Kamaliah Tok Wan tak suka hijau. Saya nak pakai biru tapi Nur Aini tak suka biru. Zariah Ismail suruh pakai purple pula, hitam. Macam mana? Kan? Redanya Allah apa? Yang penting tutup aurat sempurna. Kita kalau fikir redanya manusia sahabat pitam, tak boleh buat kerja apa? Setiap buka mata hidup pagi tadi, buat tak yang Ustazah suruh cakap semalam tu? Cicak kata betul. Buat tak apa yang Ustazah cakap semalam? Buka-buka mata pukul 5 pagi, 4 pagi, kalau boleh sebelum subuh. Buka mata, ya Allah, semoga Engkau ampunkan dosa-dosa aku semalam. Banyaknya dosa aku semalam, ya Allah. Mata tengok maksiat, telinga dengar benda yang tak baik yang Kau tak suka. Mulut aku lagi lah jahat semalam, ya Allah. Kau ampun tak dosa tangan dan kaki aku. Kau ampun tak dosa hati aku yang banyak bersangka-sangka buruk pada Engkau ni, ya Allah. Kau ampun tak, ya Allah. Kau hidupkan aku lagi hari ni. Bantu aku untuk buat kebaikan hari ni, ya Allah. Mata aku, telinga aku, mulut aku, tangan kaki aku, perut aku, hati aku tak bermaksiat kepadamu, ya Allah. Dalam pada kita nak menguap berkali-kali, buang tarik mata, kan nak regang-regangkan tubuh, tu dulu sebelum kita masuk bilik ayak. Tapi mau bangkit dah pukul 7 pagi, subuh pun tidak lagi, nak bermenung-menung, bermuhasabah gitu, buat apa? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak redanya Allah semata. So apa yang kita nak pakai hari ni, apa yang kita nak makan hari ni, apa yang kita nak cakap hari ni, apa yang kita nak plan hari ni, apa yang kita nak sign agreement projek-projek baru hari ni, just tanya Allah reda tak aku buat semua ni. Subhanallah sahabat, bila Allah reda, insya-Allah walaupun ada hamba Allah yang tak reda, lama-lama dia akan meredai kita sebab kita sibuk dengan redanya Allah. Ini yang Ustazah tersentak bila baca kalimah radhiyallahu anhu. Sebab kita rasa macam Allah sebut tak benda ni kat aku tak layak ni. Maka kita nak tiru kehidupan mereka. Puncak tujuan yang didambakan oleh orang-orang mukmin, sahabat Nabi tak fikir lain. Dia fikir Allah reda tak dengan aku. Yang dikejar oleh orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, dan yang sangat diminati oleh orang-orang yang beruntung. Beruntung bukan di dunia semata, tapi untung sampai akhirat, iaitu reda Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bagi mereka itu adalah segalanya. Keredaan Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan paling agung, paling terhormat, dan kurnia paling tinggi. Allahu Akbar, Masya Allah sahabat. Tapi kan kita di lisan selalu sebut, kita tak heran dengan redanya manusia, kita heran dengan redanya Allah. Ambil kemain sekarang status Facebook, semua reda Allah. Mu kalau tak mengaji, mu tahu tak mana Allah reda, mana Allah murka? Kena cari apa redanya Allah pada kita. Kehidupan seperti sahabat Nabi. Pada ayat tersebut penghargaan berupa reda Allah Subhanahu wa taala.
Manakala pada ayat kedua disebutkan penghargaan berupa keampunan. So, hadiah yang paling besar daripada segala hadiah, wahai Kifli Zul, Ustazah tak mampu nak hantar hadiah dekat Kifli Zul. Tapi Ustazah doa semoga Kifli Zul sentiasa berada dalam redanya Allah. Sebab, sahabat, penghargaan yang berupa redanya Allah ini adalah penghargaan super agung. Allahu Akbar. Manakala pada ayat kedua disebutkan penghargaan berupa keampunan. Kita tak nak lain selepas redanya Allah, kita nak Allah ampunkan kita. Ampunkan segala dosa besar, kecil, dosa yang kita sedar, yang tak sedar, dosa terdahulu, dosa terkemudian. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta pengampunan Allah. Subhanallah, iaitu oleh firman-Nya Allah yang mengatakan, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah memberi keampunan kepadamu. Liyaghfirallah, semoga supaya Allah memberi keampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Sempena birthday hari ni Kifli Zul, moga Allah ampunkan dosa ma taqaddam, dosa-dosa yang lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang terkemudian. Macam itulah doa kita saban hari kita dihidupkan, sahabat. Kerana hari-hari adalah hari lahir kita pada hari yang baru. Masya Allah. Katanya Allah lagi pada ayat yang ketiga, penghargaannya adalah berupa taubat sebagaimana yang disebutkan dalam At-Taubah ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, taubatnya orang-orang muhajirin yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Kan semalam lupa. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu baru betul. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Semalam tiba je dari Mekah sampai ke Madinah. Itu lagu apa tu aku ni? Merepek kan? Subhanallah, suka merepek meraban Ustazah saya. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa lagi? Dan orang-orang Ansar. Siapa pula orang-orang Ansar? Orang yang sambut Nabi di Madinah. Dia teruja Nabi Muhammad nak mai kat Madinah ni, dia pergi sambut. Kita sepatutnya bersikap begitu bila ada orang nak mai datang rumah kita. Subhanallah, kerana apa? Kerana insya-Allah yang datang membawa rahmat, yang keluar membawa insya-Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Syahadah salihah, didoakan kebaikan juga fid dunia wal akhirah. Kan? Paling penting semua kita dalam redanya Allah. Sebab tu kalau anda perasan, sahabat-sahabat, dalam apa jua bentuk tulisan Ustazah selalu ada perkataan moga Allah redha. Sebab kita takut apa yang kita buat ni Allah tak redha, sahabat. Biar pilah orang puji sejuta like pun, kalau Allah tak like, siapa kita? Jadi rasa tu kita kena mantapkan di hati kita. Anda kena faham apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita suka, kita rasa Allah suka, padahal Allah tak suka. Itu pentingnya ilmu. Faham? Kan sekarang ni pula ada pelik-pelik dekat TikTok katanya jual beli secara cedok-cedok. Itulah hampa. Jadi Ustazah Zai tak reti IG, tak reti TikTok. Semua sahabat tim khidmat yang buat kan. Tapi tak reti orang main hantar kat Ustazah, apa hukum urusan jual beli cedok-cedok? Apa ke benda pula cedok-cedok ni? Pelik-pelik lah rupanya dia buat live kan. Siapa nak ni barang makeup ke apa kan? Okey, angkat. Yang ada dekat tangan aku ni lah dengan harga sekian-sekian. Boleh ke urusan jual beli kita tak tengok barangnya elok ke tidak? Apa fungsi kegunaannya? Akad tanda persetujuan. Ya, aku bersetuju harga ni, barang ini, sebab pasaran pun harganya macam tu. Dia tidak bersifat menekan, kita mampu beli. Kalau selagi mana ada permintaan, adalah penawaran, sahabat. Kalau hanya duk tawak tapi tak ada orang minta sebab terlampau sangat,
Macam mana kita nak sebut itu tidak ada akad jual beli yang sah di sisi Islam? Duk main cedok-cedok lah pula, pelik-pelik. Kan kalau kita beli setuju, okey saya nak beli kasut ni, saiz ni, color ni. Sekali datang kasut Cinderella kau, ustazah saya kena tipu. Dia tunjuk dekat Facebook kan main besar kasut ni, saya pun order lah saiz sekian-sekian. Datang kasut Cinderella. Alah, kak ni kok yang tak tengok. Lepas tu dia pun hantar agreement. Tunjuk kat saya, awak yang salah kerana awak tak baca semua. Kita memang tak baca lah. Semua tu tulisan Jerman pula tu. Sekian dimaklumkan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, pada ayat yang keempat, penghargaannya adalah berupa kemaafan sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya. Afallahu anka lima azinta lahum. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang? Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang ada orang munafik yang jenis cengkelat-cengkelat ni. Ada je alasan kalau Nabi ajak pergi sana, pergi sini. Anak saya Muhammad Syakir Fayyad, Masya Allah. Cucu saya nama Umar Fayyad. Birthday yang ke-12 tahun. Minta maaf ya kalau Ustazah tak terbaca. Birthday saya juga Ustazah, birthday suami saya juga. Semuanya didoakan kebaikan. Birthday tak birthday. Birthday tak birthday. Anda berada pada situasi baik, mesti Allah pilih anda sebagai baik selagi mana niat anda baik. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Adapun di sini adalah redha yang nyata kerana sesungguhnya mereka telah berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ketulusan yang ada di dalam kalbu mereka. Bai'ah mereka adalah bai'ah dengan mempertaruhkan nyawa mereka yang sangat berharga hanya untuk mencapai keredaan Allah. Bai'ah dengan mempertaruhkan jiwa mereka yang berharga untuk menuju keredaan Allah. Allahu Akbar. Dan bai'ah, apa makna bai'ah ni? Janji setia, ikatan janji. Dan bai'ah untuk jiwa mereka yang berharga menuju keredaan Allah, dan bai'ah mereka untuk kehidupan mereka. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kan sahabat, ini janji ikat setia kita. Dalam kematian mereka terdapat kehidupan risalah. Dalam kematian mereka terdapat kekekalan agama. Dalam kepergian mereka terdapat keabadian perjanjian. Mereka ikut Nabi untuk menuju ke kota Mekah. Terkandas, tersangkut di Hudaibiyah. Ditunjukkan kat sinilah dulu tempatnya Bai'atul Ridwan. Sahabat, itu semua sirah. Duduk berada di Hudaibiyah yang masjidnya tak adalah lawa berbenar. Surau rumah kita lagi cantik kadang-kadang. Bukan untuk kita menghina, tapi sebab kita berada di tempat berkumpulnya Nabi dengan golongan As-Sabiqun Al-Awwalun dalam Bai'atul Ridwan. Faham ya sahabat? Nak cerita panjang, nanti jemaah umrah dekat Hudaibiyah kita cerita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terkandung di dalam kalbu mereka berupa keimanan yang mantap, keyakinan yang kukuh, ketulusan yang jernih, dan kejujuran yang setia. Masya Allah sahabat-sahabat, mereka sanggup untuk bersusah payah. Siapa mereka tu yang kita nak tiru tu? Tidak tidur malam, menahan lapar dan haus. Ni Ustazah sangat terasa. Sebab saya pergi ceramah asyik kenyang je. Tak adanya lapar dan haus sahabat. Ingat tak terasa ke ya Allah jauhnya aku dengan golongan As-Sabiqun Al-Awwalun. Mereka bersusah payah ya Allah. So kita sekarang senang, berdakwah senang. Sekejap Ustazah nak pergi Kelantan, ada sahabat ambil dekat airport. Senang. Jadi apa yang Allah uji kepada kamu, tolong belajar untuk bersusah-susah sedikit demi akhiratmu yang menyenangkan. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Nurida, mudah-mudahan anaknya siapa nak interview di Mawib hari ini dipermudahkan. Apa saja sahabat-sahabat tolong aminkan. Sahabat-sahabat kita mohon doa. Kita tak tahu dalam ramai-ramai ni doa siapa yang paling mustajab diaminkan oleh malaikat Allah. Okey? Subhanallah, tapi tak payahlah tulis, Ustazah tolong doakan suami saya yang panas baran. Malam tadi dia hentak saya dengan apa periuk belanga.
Kan saya benci suami saya tu, ustazah tolong doakan suami saya berubah. Tak payah. Yang tulis macam tu pula, yang rakan Facebook kita, jiran sebelah rumah kita pula. Daripada orang tak tahu jadi tahu. Kena hati-hati sikit kalau menulis kat media sosial tu. Sekian dimaklumkan. Okey. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada mereka. Kenapa Allah redha? Kerana susah payahnya, getirnya salah ni. Oleh sebab itulah Allah redha kepada mereka. Yes. Kita takut sahabat bila dapat nikmat, orang ambil dengan kereta, orang bagi makan. Ingat tak takut ke? Takut. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Subhanallah sahabat. Lagi banyak nikmat yang kita dapat kat dunia, lagi banyak soal jawabnya dengan Allah nanti. Allah tanya, hang duk bersenang lenang kat dunia ni, apa susah yang kau dapat? So kalau kita diuji dengan kemacam-macaman, ya Allah aku tak susah dalam bab makan, ya Allah aku tak susah dalam bab pakai, anak-anak murid mai hantar tudung dekat aku ni, ya Allah tak apa aku tak susah dalam bab tu, kau bagi aku kuat untuk susah dalam bab ni. Setiap kita ada ujian, sahabat, tolong belajar daripada as-sabiqunal awwalun. Sesungguhnya mereka telah meninggalkan keluarga, harta benda, anak-anak dan rumah mereka. Golongan muhajirin ikut Nabi tinggalkan segala yang berada di Mekah. Mereka merasakan getirnya perpisahan, pahitnya keterasingan, letih dan penatnya perjalanan. Mereka lalui dah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada mereka. Ya Allah. Sebab itulah lagi kita susah tapi kita melapangkan dada sahabat. Allah redha pada kita. Faham tak? Susah kita dengan cara zaman sekarang ni lah. Apa yang susahnya kita sahabat? Allah macam-macam ujian. Subhanallah, takut. Sesungguhnya mereka telah diusir, diasingkan, dicerai-beraikan hingga mengalami keletihan dan kepayahan. Oleh sebab itulah Allah redha kepada mereka. Apakah balasan mereka yang berjihad dan membela agama itu adalah hanya rampasan perang yang berupa unta dan kambing? Semalam kuliah saya di Masjid As-Sabirin, di dalam kitab Penawar Bagi Hati, ulang lagi benda yang Latahzan cerita ni. Masya Allah, indahnya gila. Lagi banyak guru kita, lagi banyak kitab kita mengaji. Kita terarah kepada perkara sama sahabat. As-sabiqunal awwalin. Tak heran dengan unta dan kambing sebagai harta rampasan perang. Unta dan kambing ni, hangpa jangan perlekeh pula. Unta dan kambing ni ibarat kereta BMW, Mercedes, kereta Porsche, kan? Dengan kereta kancil. Orang mewah-mewah pakai kereta yang mewah tadi. Orang macam kita ni tak apalah ustazah, kereta Proton, Pro 2 tak apa asalkan boleh bergerak. Macam tu pada pandangan mereka dapat kambing dan unta. Siapa tak nak kalau dapat kambing dan unta ketika tu? Tiba-tiba orang kata, ustazah saya nak hadiah ustazah kereta BMW sebiji. Alah kalau ustazah kata, tak nak lah saya, malu-malu miau. Malu, tapi hati mau, kan sahabat? Mana ada orang tolak rezeki, sebab dulu mereka pun macam tu. Mana ada orang tolak kalau orang bagi kambing dan unta. Hampa jangan kata, alah setakat kambing dan unta je lah Latahzan ni tak habis-habis. Ini kisah dulu, kisah sekarang. Hampa tolak kalau tiba-tiba ada orang kata, nah ustazah kunci banglo saya nak bagi ke ustazah. Kau nak istikharah lagi, kan sahabat-sahabat? Itulah yang kita fikirkan. Kadang-kadang terbuka depan mata tapi berhati-hati ketika kita nak menerima. Takut ada udang di sebalik mi. Apakah balasan orang-orang yang membela risalah dan mempertahankan agama hanya berupa harta benda yang melimpah? Apakah kamu sangka gemerincing dirham, taman-taman yang indah atau rumah-rumah yang megah dapat meredam gelora orang-orang yang suci pilihan itu? Jawapannya tentu tidak. Mereka tak fikir semua tu sahabat-sahabat. Mereka tak fikir gemerincing dirham, taman-taman yang indah, rumah-rumah yang megah. Mereka tak heran. Ada, Alhamdulillah. Tak ada mereka rasa takut dengan semua nikmat ini. Aku lambat masuk ke syurga Allah. Subhanallah. Mereka hanya puas dan redha bila mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan ampunannya akan membuat mereka gembira. Kata Allah sebagai ayat terakhir kita nak bahas hari ini, Suratul Insan 12 hingga 16. Jom kita baca sama-sama. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Sadaqallahul Azim, Masya Allah. Dan dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutera, jannah syurga. Waharira, pakaian sutera. Allahu Akbar, subhanallah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa ni soal? Alah, lajunya tak boleh nak baca lah sahabat. Tudung kala ni dia macam di dalamnya mereka duduk bertelekan. Saya suka sebut kalimah alal araik, duduk bertelekan di atas dipan. Ini maksud duduk bersanding di atas pelamin. Mudah nak faham macam itulah. Bahagia tak bahagia? Siapa ingat duduk bersanding atas pelamin, sengih seorang-seorang, orang tolong kipaskan, makan beradab, orang suapkan kan? Patut nama raja sehari. Engkau kalau berhari-hari nak rehat je kat dunia, kan main banyak cekadak, kena bebel. Nanti engkau akan alal araik, didudukkan di atas pelaminan singgasana yang indah. Di mana? Di syurganya Allah bagi orang yang berpenat-penat di dunia ini. Allahu Akbar. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang sangat. Ini cerita syurga. Kat sana tak terasa panas, kita kat sini panasnya hari ni, panasnya aircon tak ada pula, panas. Di sana tak terasa panasnya. Kalau sejuk. Saya kan pernah sampai dekat Manchester, sahabat. Ketika itu musim sejuk, bawah meja saya duduk. Tak peduli dah aku. Orang yang pemilik tuan rumah saya tumpang tu kan, sahabat tu. Ustazah kelakarnya duduk kat situ. Ustazah tak tahan sejuk. Sejuk duduk dalam rumah. Kat sana just nice. Sahabat dirahmati Allah, saya tanya, ada Wiyah Kasim kat Korea waktu bulan berapa paling best pergi? Sebab apa? Tak tahan sejuk. Ustazah hujung tahun ada salji. Kan salji, aku pergi tak ada salji hari tu pun. Lemak je tebal ni tapi tak tahan sejuk, sahabat. Kontra dengan ustaz. Ustaz pula, ya Allah, kalau aircon tu 16, dia kalau boleh nak buat 10. Bang tak ada bang, paling sejuk 16. Saya bila dia tidur, saya pergi tukar 28, 30. 30 yang baik tak payah. Macam tu kan. Kau nak gaduh pasal aircon lah. Sekian dimaklumkan. Naungan pohon-pohon syurga dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Tafsir bicara tentang buahnya mudah dipetik semudah-mudahnya. Bukan kita yang pergi petik. Buah tu turun tunduk ke mulut kita. Hang nak makan buah apa? Allah ya Karim. Tak boleh nak bahas panjang. Saya suka kalau bahas ayat-ayat syurga dalam Quran ni, sahabat. Sebab kita jadi berangan. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana bekas-bekas daripada perak. Subhanallah. Min fiddati wa akwab. Subhanallah. Piala ni cawan lah kan. Yang bening laksana kaca. Iaitu kaca-kaca yang terbuat daripada perak. Yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Saya nak habiskan jugalah bab 272. Jadi saya rasa masa dah panjang sangat dah ni. Pukul berapa dah sekarang? Ayo, sudah hampir 8.30. Manya-manya ampun. Manya-manya ampun. Sebab saya suka bebel tadi di awal-awal. Manya-manya ampun. Jadi kalau anda tak selesa, saya minta maaf. Saya bukan berkuliah, saya bukan berceramah, saya tak reti. Saya hanya nak ajak anda sembang-sembang. Besok insya-Allah bab 273, and then 274, 275, 280, 281. Yang terakhir 281. Rindu, tak nak berhenti kita dah tahzan. Sayang sangat. Okey, insya-Allah kita jumpa besok jam 7 pagi. Ampun maaf zahir batin saya sayang anda semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.